Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surah Al-Fil ayat 1. Tidakkah kamu mengetahui bahawa Allah telah melakukan kepada angkatan tentera yang dipimpin oleh pembawa gajah yang hendak meruntuhkan Kaabah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis, Perluasan Panel Hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga waktu yang patuh pada waktunya, mu'allimah, rakan-rakan dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pada hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah cerita yang berkaitan dengan potongan ayat yang saya bacakan tadi, iaitu kisah Abraha dan tentera bergajah. Kawan-kawan tahu siapa Abraha? Abraha merupakan gubernur yang mentadbir Yaman yang sangat angkuh. Nama sebenarnya ialah Abraha bin As-Sabah Abayatsum, dan dia merupakan seorang berketurunan Habsyi. Pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW dikenali sebagai Tahun Gajah kerana peristiwa Abraha inilah. Abraha telah membina sebuah gereja yang sangat besar dan mewah di Yaman yang diberi nama Al-Qulash. Tetapi tiada sambutan. Abraha cemburu melihat orang-orang Arab dan orang-orang Yaman lebih ramai menziarahi Kaabah di Mekah berbanding gerejanya. Malangnya, pada suatu malam, orang Quraisy telah pergi ke Al-Qulash, membuang air besar dan menyapu najisnya pada dinding Al-Qulash. Gereja dibina, bersalah belanja, emas gading, hiasan bina. Betapa banyak berhabis tenaga, orangnya tiada, Abraha terhina. Oleh sebab itu, Abraha mengambil keputusan untuk meruntuhkan Kaabah. Abraha telah mengerahkan angkatan tenteranya yang terdiri daripada pembawa gajah yang diimport dari Afrika sebanyak 1,000 ekor dan dikuasai oleh seekor gajah yang sangat besar bernama Mahmud. Wahai kawan-kawan, bermulalah sejarah tentera Abraha dengan membawa gajah-gajah menuju ke Mekah untuk meruntuhkan Kaabah, tempat yang diagungkan oleh suku kaum Arab itu. Abraha yakin akan kekuatan tenteranya untuk menyelesaikan misinya. Tiba-tiba, dalam perjalanan, ada seekor ular bertanya kepada ketua gajah iaitu Mahmud. Wahai gajah, kau mau ke mana? Aku mau ke kota Kaabah untuk membantu tuan aku mendapat kekayaan. Baik, kau jangan pergi. Tuan kau mau meruntuhkan Kaabah. Mungkin kau silap. Terpulang pada kau lah mau percaya ataupun tidak. Lalu tentera bergajah Abraha pun meneruskan perjalanannya. Pada waktu yang sama, penduduk Mekah hanya mampu berdoa dan berserah kepada Allah untuk menentukan nasib Kaabah. Mereka takut kerana gajah-gajah yang besar, sedangkan mereka hanya menggunakan kuda, unta dan keldai. Kawan-kawan, apabila hampir sampai di kota Mekah, Panglima Abraha telah merampas dan membawa balik kepada Abraha binatang-binatang ternakan kaum Quraisy dan membawa 200 ekor unta milik Abdul Muttalib. Dan pergilah Abdul Muttalib untuk menuntut hak miliknya kepada Abraha. Serahkan kembali unta milikku. Abraha terkejut kerana sangkaannya Abdul Muttalib akan meminta untuk tidak meruntuhkan Kaabah. Abdul Muttalib menyambung, unta-unta itu milik aku dan Kaabah itu ada tuannya. Oleh itu, kembalikan unta milikku. Jika Kaabah rumah Tuhan, pasti Tuhan menjaganya. Ingatlah, Kaabah ada Tuhan yang menjaganya.
Maka dari itu, Abraha mengembalikan unta-unta milik Abu Talib dan tidak lagi mengganggu penduduk Mekah. Dari Yaman menuju Mekah, tiada siapa dapat menyekat. Musibah datang melanda Mekah, hancurkan Kaabah itulah hajat. Kawan-kawan, pada hari yang dirancangkan, tentera Abraha ingin menuju terus ke Kaabah dan melaksanakan hasrat mereka. Namun, gajah yang ditunggangi olehnya yang bernama Mahmud tidak bergerak apabila dihadapkan ke arah Kaabah. Perkara itu juga berlaku kepada gajah-gajah yang lain. Jenuh dipukul sehingga berdarah, tidak juga bergerak walau seinci. Abraha mengambil keputusan untuk berjalan kaki bersama tenteranya sambil bawa tukul. Pada masa itu, terlihat sekelompok awan menuju ke arah mereka. Dan ialah burung-burung ababil yang membawa batu dari neraka untuk dijatuhkan ke atas tentera Abraha. Batu-batu kecil yang menimpa tentera Abraha akan membuat ragi-ragi mereka mengelupas seolah-olah daun yang dimakan ulat. Satu persatu tentera Abraha mati gugur. Sungguh mengerikan. Abraha yang melihat ke arah itu cuba untuk melarikan diri. Namun dia tidak terkecuali untuk terkena bisa hujan yang dibawa burung ababil. Abraha mencoba untuk melarikan diri bersama tenteranya, sedangkan jari jemarinya sebatang demi sebatang gugur sehingga sampai ke kota Sa'ah di ibu kota Yaman. Kawan-kawan tahu yang Abraha tidak mati sehingga dadanya berlubang menampakkan jantungnya. Kawan-kawan, pelajaran daripada cerita ini ialah: pertama, kita perlulah sentiasa menjaga hati kita daripada perasaan dengki. Ketiga, kita perlulah menjauhi sikap kita janganlah melakukan kemungkaran atau kerosakan, kerana setiap perbuatan pasti ada balasannya. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Andai tersilap, tutur bicara. Dari disusun, maaf dipinta. Sekian daripada saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu soalan. Apakah nama gereja yang dibina oleh tentera Abraha? Nama gereja yang dibina oleh Abraha ialah Al-Qulash. Baik, terima kasih.